Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ni sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Sebelum kita membaca kitab Umdatul Ahkam, kitab kita yang baru pada malam ni, sebagai muqaddimah saya berkongsi dengan tuan-tuan sepotong hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab dia yang berjudul Adabul Mufrad. Imam Bukhari bercerita satu kisah Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia cerita ketika mana dia berada di dalam majlis Nabi. Lantas Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir, "Akhbiruni bisyajarah." Kata Nabi, siapa boleh bagi tahu ke aku satu pokok yang mana pokok ni dia memberi manfaat kepada manusia sebagaimana seorang muslim memberi manfaat kepada manusia. Pokok yang buahnya sentiasa ada tanpa musim, yang buahnya tidak akan jatuh dan tidak akan gugur. Melainkan kalau kita nak nikmati buah tu, kita kena petik atau kita kena ambil buah tu. Nabi bertanya kepada sahabat, siapa boleh bagi tahu kepada aku nama pokok tu? Sebab tu di antara sunnah bila kita menyampaikan ilmu, selain daripada orang datang bertanya kepada kita, disunnahkan kita juga yang mengajar bertanya kepada orang yang datang mendengar kita mengajar. Dia ada dua hubungan antara orang yang belajar dan orang yang mengajar. Selalu tuan-tuan yang tanya ke ustaz, kadang-kadang tuan-tuan tahu sunnah juga ustaz tanya kat tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh saya tanya, kalau tuan-tuan boleh jawab, tuan-tuan memang hebat. Bulan lepas kita mengaji apa? Kalau boleh jawab, tuan-tuan memang champion.
Tu yang tak mau tanya tu tak ingat. Waqa'a fi nafsi nakhlah, kata Abdullah bin Umar, bila Nabi tanya soalan tu, masa tu ayahanda aku Umar Al-Khattab ada, Abu Bakar ada, sahabat yang senior, yang veteran semua ada. Bila Nabi tanya soalan tu, aku dah agak dah jawab kat dia, mesti pokok korma. Tapi tak mungkinlah aku nak jawab soalan tu sebab aku masih budak. Kalau aku jawab, nampak macam aku ni tak ada adab sangat, yang mendahului orang-orang yang lebih tua daripada aku. Dan Nabi terus bertanya dan para sahabat tak tahu jawapan dia. Akhirnya Nabi kata kepada para sahabat, wahai para sahabat, pokok yang aku maksudkan itu, yang dia memberi manfaat sebagaimana seorang Muslim memberi manfaat kepada orang lain, pokok itu adalah pokok kurma. Selesailah majlis. Maka baliklah para sahabat dan Abdullah bin Umar pun baliklah bersama dengan ayah dia. Kemudian Abdullah bin Umar kata kepada ayah dia, ya abati, ya abati. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, kalau anak kita panggil kita abi, abi tu ayah tu kira cukup Arab dah tu. Hari ni orang mungkin panggil dengan panggilan yang lain, dia panggil walid. Walid tu pun kira orang tua, kira ayah. Tapi ada dua perkataan yang kalau seorang anak panggil ayah dia dengan panggilan tu, ayah dia akan rasa cukup dihargai. Panggilan yang paling tinggi seorang anak panggil kepada bapa dalam bahasa Arab, pertama ialah abuyya. Abuyya. Dulu kalau orang Al-Arqam, teringat tak dia orang panggil kepada ustaz Syari Mustafa, Syari Muhammad, dia panggil Abuya kan, dia sebenarnya Abuya. Abuya. Ataupun panggilan yang kedua ialah panggilan para nabi kepada bapa mereka. Antaranya balik nanti tuan-tuan buka dalam surah Safat, bermula daripada ayat 100. Bila Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, fabashsharnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Sebab tu agama ajar kita, bila seorang perempuan dia mengandung, dia dan suami dia perbanyakkan amalan soleh. Perbanyakkan amalan soleh ni termasuklah doa. Termasuklah doa. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh menentukan, mengkhususkan satu benda yang agama tak khusus. Dia mengandung, bacalah Al-Quran, itu amalan soleh, berzikir, bertasbih, bertahmid, dan benda yang paling penting adalah doa. Kita tak boleh tentu. Kadang-kadang orang tua-tua kita ni dia bagi petua, nama pun petua, tapi dalam bab agama ni dia tidak boleh berpetua. Dia mesti dengan nas. Orang tua berpesan kalau nak anak perempuan ni baca sikit banyak surah Maryam. Kalau nak anak lelaki baca surah Yusuf. Bacalah surah apa sekalipun. Kenapa Yusuf tidak Luqman, Yunus, Hud dalam Quran? Bacalah. Tapi menentukan tak boleh. Kalau nak anak ni nampak dia ganteng, dia kacak bila lahir, bacalah surah Yusuf. Wallahu alam, mak saya mengandung saya tak pernah baca Yusuf, sikit punya kacak saya. Kalau baca Yusuf tu tak tahu lah, tu tak baca tu dah okey dah, just nice dah. Kalau baca Yusuf tak tahu nak kata lah. Nak bagi tahunya Nabi Allah Ibrahim doa, dan Allah kurniakan dia dengan satu anak yang halim, yang cukup berbudi pekerti.
Sampailah bila Ibrahim sudah melonjak usia dia remaja, Nabi Allah Ibrahim bermimpi macam kita semua tahu, yang dia menyembelih anak dia Ismail alaihissalam. Bila dia bagi tahu kepada anak dia, tengok anak dia kata apa? Ya abati. Dan perkataan inilah yang digunakan oleh Abdullah bin Umar kepada bapa dia Umar Al-Khattab. Abati. Ya abati waqa'a fi nafsi nakhla. Dia kata, ayahanda, tadi masa Nabi tanya, aku dah tahu dah jawapan tu mesti pokok kurma. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar Al-Khattab kepada anak dia Abdullah bin Umar, sebab apa tadi masa Nabi tanya kamu tak jawab? Kalau kamu jawab, tentu kamu telah membanggakan aku sebagai seorang ayah, dan tentu aku akan berdiri berbangga dengan anak aku. Kata Umar Al-Khattab kepada anak dia. Lebih kurang macam inilah anak kita convocation, diumumkan dia pelajar terbaik tahun tu. Allah, kita ayah ni punya bangga ni Allah saja tahu. Bukan convocation universiti, convocation tadika. Tapi bangga ni Allah saja yang tahu. Tentu Abdullah bin Umar kata apa? Dia kata, ayahanda, kamu tahu sebab apa aku tak jawab tadi? Kerana kamu ada dalam majlis ilmu, kamu ada dalam majlis Nabi. Kehormatan aku kepada kamu, tak mungkin aku akan tunjuk pandai depan ayahku. Kita tengok akhlak. Dan yang kedua, dia kata ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang senior. Tak mungkinlah anak muda macam aku nak tunjuk pandai depan orang yang lebih berusia. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dalam hadis ni, betapa sahabat ni, mereka dengan anak mereka ni cukup rapat. Tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Balik ni saya dan tuan-tuan bermuhasabah. Setakat mana kita dengan anak-anak kita ni rapat. Itu kita muhasabah. Itu kita muhasabah. Ada orang tuan-tuan, anak dia dah dewasa, anak dia dah remaja, anak dia berumah tangga, tapi sampai lagi kalau jumpa dia, peluk dia, cium dia, kalau jalan dua-dua orang dia pegang tangan mak dia. Tuan-tuan nak beritahu close-nya dia dengan mak dia. Dia senang ya nak tahu apa. Nak tahu rapat tak rapat anak kita ni senang. Kata Syekh, saya masa saya mengaji di Pakistan ni, dia kata senang. Dia kata macam ni, kita balik sekali lagi, kita bukan pergi mana, pergi surau. Kita balik sekali lagi. Kita balik ini, letak kereta, letak motor. Anak-anak dengar kita punya bunyi kereta motor ni, anak-anak tunggu depan pintu sambut dengan penuh kegembiraan. Kita rapat dengan anak-anak kita. Tapi kalau tuan-tuan balik, anak-anak lari menyorok bawah kaki, duduk dalam almari, kita ada masalah hubungan dengan anak-anak. Nak keluar esok pagi, nak keluar beli sarapan, bukan nak keluar mana. Nak keluar ni, anak ni punya nak ikut, tarik kaki seluar nak ikut. Punya rapat kita dengan anak-anak. Tapi kalau tuan-tuan keluar, anak tuan-tuan buat tak tahu. Dia tanya, ayah nak keluar apa? Mana? Nak pergi beli sarapan? Nak balik pukul apa? Lagi sejam balik. Dia tak, ayah balik 3 hari lagi pun tak apa. Tuan-tuan keluar, mereka 5-6 beradik semua sujud syukur. Alhamdulillah, Pak aku dah keluar. Kita ada masalah. Balik muhasabah. Lepas tu tuan-tuan, saya orang yang sangat sibuk. Tahun ni, daripada saya ada 120 kuliah lebih sebulan. Saya potong setengah, saya hanya tinggal 60. Kerana anak saya yang sulung baru masuk darjah 1. Dan sangat perlu saya bagi masa yang kualiti pada anak-anak. Sangat perlu. Saya cari satu sekolah yang jauh. Sekolah swasta kita bayar. Masa naik kereta, itulah waktu terbaik. Dengar hafalan hadis dia, kita ulang Quran, dia dengar, kita dengar hafalan dia. Sampai depan pintu sekolah, satu sunnah yang orang lupa, yang dibuat oleh Nabi SAW kepada Hasan dan Husain cucu Nabi. Dan ini dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail dan Ishaq. Nanti saya share doa ni dengan tuan-tuan. Kita ni dalam hidup kita ni, dia kena ada projek pahala.
Dapat satu benda, benda tu kita dah confirm benda tu sahih, kita share dengan orang. Share tu dia panggil projek pahala. Share dengan orang tu, projek itu projek pahala. Nabi peluk Hasan dan Husain. Kalau tuan-tuan hantar anak-anak sampai sekolah, inilah doa dia. Kalau kita orang yang bekerjaya, tak mampu, waktu kita sangat suntuk, kadang-kadang anak naik sekolah, naik bis sekolah, naik bas sekolah, naik van sekolah atau jalan kaki, dia keluar daripada rumah, peluklah dia, bacalah doa yang Nabi baca kepada Hasan dan Husain. Nabi peluk Hasan dan Husain dalam hadis sahih. Nabi peluk Hasan dan Husain. Nabi kata kepada Hasan dan Husain, inna abakuma Ibrahim alaihi salam yu'awwidh bihima Ismail wa Ishaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Yang ni doa yang Nabi baca kepada Hasan Husain, Nabi Allah Ibrahim baca kepada Ismail dan Ishaq. Paling senang, takut kita nak hantar lambat. Paling senang, balik lagi kita search dalam Google doa Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail dan Ishaq, ataupun doa Nabi kepada Hasan dan Husain. InsyaAllah mesti ada doa ni. Apa maksud doa dia? Nabi peluk dua-dua Hasan dan Husain, buah hati Nabi ni. Nabi kata, Hasan dan Husain, bapa kamu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia peluk Ismail dan Ishaq dan dia baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. 3 benda. Nabi Ibrahim peluk Hasan Husain, dia peluk Ismail dan Ishaq, dia baca doa ni, ya Allah, ya, dengan kalimah Allah yang sempurna, aku minta Allah lindung kamu daripada gangguan syaitan. Syaitan, gangguan syaitan, atau manusia yang berangai syaitan yang melakukan kerosakan. Benda yang kita jangka tak berlaku, tapi banyak benda yang kita jangka tak berlaku. Tuan-tuan tengok, saya pun tak tahu, isteri saya bagi tahu kemarin dulu, satu perempuan hantar anak ke Taska. Dia naik kereta macam mana tak tahu, dia silap tekan, dia pergi langgar. Benda yang tuan-tuan kita rasa tak mungkin berlaku. Itu kita minta anak kita jauh daripada benda ni semua. Tuan-tuan boleh bayang tak bagaimana perasaan mak ni, anak tu mati sebab kesilapan dia. Kita ada satu benda, nama dia wiqayah, nama dia perisai. Perisai itu adalah doa, minta jauh daripada gangguan syaitan. Yang kedua, minta jauh daripada hammah. Hammah ni dalam bahasa Melayu kita senang faham, binatang berbisa. Binatang berbisa ni tak tahulah, wallahu a'lam. Anak duk main bola dekat padang sekolah, ada koko, tiba-tiba ada lipan ke, ada ulat ke, pergi patuk dia, na'udzubillah. Benda mungkin tak mungkin berlaku, tapi boleh berlaku. Banyak benda yang kita rasa tak mungkin berlaku. Tuan-tuan ingat beberapa tahun yang lepas, 2 tahun lepas, bila banjir yang besar di Kelantan dan Terengganu, kan satu budak duk main air banjir ni, tiba-tiba lubang punggung dia tu lintah masuk. Benda yang kita rasa tak mungkin berlaku, tapi berlaku. Kawan isteri saya dalam kru WhatsApp cerita di Kuantan, hantar anak pergi ke nursery. Balik ni anak duk pegang telinga, duk teriak, duk menangis. Sampai 2-3 hari ni sampai bengkak. Dia kata dia bawa isteri dia pergi KMC di Kuantan Medical Center. Doktor cek ni dalam telinga ni, di gegendang telinga dia tu ada sekok kutu babi, dia panggil kutu babi. Ni dok cikam gegendang telinga. Bukan babi tau, dengar betul-betul, babi tak buat masuk, kutu dia. Takut silap dia. Tak tahu buat apa. Doktor tak tahulah, dia kata tembak dengan air apa ke, keluar kutu tu. Benda tak jangka berlaku, tapi berlaku.
minta Allah lindung. Dan yang ketiga, minta Allah jauh daripada pandangan jahat manusia. 3 benda. Tuan-tuan, ini sebagai mukaddimah, muhasabahlah kita dengan anak kita ni setakat mana rapat. Tengoklah sahabat, rapatnya mereka dengan anak-anak mereka. Wallahu a'lam. Itu sebagai sedikit mukaddimah pada malam ini. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita akan membaca kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama daripada Palestin, dan dia merupakan anak murid kepada tokoh agama yang terkenal. Dia adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia menulis kitab yang berjudul Umdatul Ahkam, Sandaran Hukum dan Hakam. Maksudnya dalam kitab ni dia akan cerita semua benda daripada A sampai Z, dan setiap benda yang dia nak bicara, kalau dalam kitab lain dia akan berbicara terlebih dahulu, kemudian dia baru bawa nas. Tetapi kitab ni dia akan bawa nas dulu, kemudian baru dia berbicara. Dan syarat hadis yang nak masuk dalam kitab tu mesti ada 2 syarat. Hadis tu mestilah daripada Bukhari, dan yang kedua mestilah daripada Muslim. Kalau daripada Bukhari ni pun kira cukup kuat dah. Daripada Muslim pula bertambah kuatlah segala nas yang dibawa masuk dalam kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Kitab ni adalah merupakan silibus pengajian hadis tahun 1 sampai tahun 2 di universiti di Pakistan. Kalau kita masuk fakulti hadis, dia ada 8 tahun pengajian dia. Ini merupakan silibus untuk tahun 1 dan tahun 2. Dan metod saya mengaji kitab ni dulu, metod dia ialah kita diminta menghafal hadis dulu. Kemudian kita masuk kelas, kita akan perdengarkan hadis tu kepada guru, barulah guru mensyarahkan hadis tersebut. Kalau tuan-tuan nak buat macam tu, insya-Allah kita pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi saya rasa kalau itu tinggal saya seorang lah. Orang tak mai dah kuliah. Baik. Dia bawa hadis yang pertama. Terlebih dahulu sebagai mukaddimah, sekali lagi saya cerita kepada tuan-tuan hadis sepintas lalu. Ta'rif hadis ni dia panjang, tapi saya bawa sepintas lalu. Al-hadis bermakna ma udifa ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qawli aw fi'li aw takriri aw sifatu khalqiyah aw khuluqiyah. Ni sepintas lalu yang dinamakan hadis, yang kita dengar hadis ni apa dia? Yang dinamakan hadis, benda yang disandarkan kepada Nabi. Pertama, perkataan Nabi SAW. Apa yang terbit keluar daripada mulut Nabi. Setelah dipastikan kesahihannya, barulah kita boleh sandarkan kepada Nabi. Sebab tu hari ni bila kita nak beli kitab, kita orang yang biasa, yang kadang-kadang kita pun tak tahu hadis tu kondisi dia macam mana. Sebab setiap orang dia adalah merupakan ahli dia. Setiap orang dia merupakan ahli dia. Likulli fannu rijal. Setiap ilmu dia adalah merupakan, dalam setiap ilmu ada ahli dia. Kalau kita pergi tengok sekolah, kalau cikgu sekolah pun dia ada ahli dia. Ada cikgu BI, cikgu Math dan sebagainya. Bukan cikgu ni dia faham semua. Begitu juga dengan agama. Setiap ilmu agama ni ada ahli dia. Kalau kita orang yang biasa, kadang-kadang kita pun takut hari ini. Apatah lagi kadang-kadang bila manusia, kadang-kadang kita pun tersilap.
Satu benda tu kita pun tak tahu sahih tak sahih, kita terpos. Akhirnya ramai orang yang kritik kita. Nampak? Jadi kalau kita orang awam, kita nak tahu benda tu, dia senang. Kalau kita beli kitab, dia ada dua. Dia ada tahqiq dan dia ada takhrij. Tahqiq, kalau hadis tu daripada riwayat Tirmizi, daripada riwayat Abu Dawud, daripada riwayat selain daripada Bukhari, Muslim, maka ada tokoh ulama yang menjelaskan status hadis tu, namanya tahqiq. Yang kedua namanya takhrij. Takhrij ni kita panggil nota kaki. Ya, bubuh nombor 1, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab ni, muka surat ni, hadis ni. Dua ni sangat penting. Sangat penting. Sebab tuan-tuan kena ingat, hadis-hadis yang tidak sahih ini, tuan-tuan, jumlah dia puluhan ratusan ribu. Puluhan ratusan ribu. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan, hadis yang dibuat oleh orang-orang yang berfahaman Syiah sahaja, jumlahnya pun dah 200,000 lebih. Jadi sangat perlu hati-hati. Sebab tu ada lebih kurang 200 orang sahabat mengingatkan. Kata mereka, Nabi bersabda, sama ada ketika mana Nabi bagi tahu benda tu, ada 200 sahabat yang merekodkan benda tu, ataupun Nabi ulang berkali-kali sampaikan beratus sahabat yang meriwayatkan hadis yang sahih lagi mutawatir ini. Apa dia? Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, sesiapa yang dia berdusta atas nama aku, dia berdusta atas nama aku, benda tu tak pasti daripada siapa, tapi dia kata yang ni Nabi bersabda. Kecuaian dia, kesilapan dia tersilap, dia berdusta atas nama aku. Kata Nabi, orang ini falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang ni, kata Nabi, dia boleh sediakan lokasi dia untuk berada dalam neraka. Nabi serius sebab tentu ada 200 sahabat riwayat hadis ini. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, inna kadhiba alayya laisa ka kadhibin alal ahad. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, kamu berdusta atas nama orang lain, tak apa. Tak apa tu maksudnya, ya berdosa, tapi tak sehebat macam kamu berdusta atas nama aku. Kata Nabi, tak sama kamu berdusta atas nama aku dengan kamu berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas nama aku, sediakan tempat dia untuk dia berada dalam neraka. Dalam bab ni Nabi sangat serius. Jadi kita hati-hati. Kalau benda tu keluar daripada mulut Nabi, kita dah confirm dah riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadis tu sahih, hadis tu hasan dan sebagainya, kita sebarkan, maka kita mendapat pahala. Jadi hadis yang pertama adalah apa yang terbit keluar daripada mulut Nabi. Yang kedua, ringkas saja. Yang kedua, yang dinamakan hadis adalah perbuatan Nabi. Contoh, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sallu kama raaitumuni usolli. Kata Nabi, kamu kena solat macam kamu tengok aku solat. Jadi perbuatan Nabi angkat takbir, jari jemari Nabi ni macam mana, setakat mana Nabi angkat tangan, bila Nabi bersedekah macam mana, perbuatan Nabi ni semua sahabat tengok. Nabi rukuk ni, Nabi punya keadaan 90 darjah macam mana. Nak turun ke tempat rukuk ni, turun lutut dulu ke, turun tangan dulu ke, lutut dulu ke, duduk di antara dua sujud macam mana. Semua perbuatan solat Nabi, sahabat tengok perbuatan tu. Itu namanya hadis. Ataupun Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, bila kamu melakukan ibadah haji, ambillah manasik haji itu macam yang aku buat. Antaranya sahabat yang bernama Jabir dalam hadis Muslim,
Boleh dikatakan Jabir ni cerita cara Nabi buat haji ni A sampai Z. Mula daripada Nabi keluar rumah, hari Tarwiyah Nabi buat apa, hari Arafah Nabi buat apa. Nabi melontar pun diceritakan yang Nabi melontar ni, Nabi kutip batu tu tak dinyatakan Nabi kutip batu di mana. Maka para ulama berkata kita boleh kutip batu tu di mana-mana sahaja. Hatta masa kita lalu dalam terowong nak pergi melontar, di situ ada banyak batu, kita ambil batu di situ pun tak apa. Tapi kita ambil batu di mana? Di Muzdalifah. Bawa balik ke Mina, basuh pula dengan sabun, buh pula dengan shampoo. Batu tu pula kata Jabir, Nabi ambil batu untuk melontar tu, batu tu lebih kurang besar ibu jari. Dan kita melontar jamrah. Ada orang dia ikut kursus mana pun tak tahu, dia kata kita lontar syaitan. Tak, kita lontar jamrah. Sebab tu kalau tuan-tuan buat haji, tuan-tuan boleh tengok orang lontar ni macam-macam style. Dengan slipper. Batu Nabi ambil ni besar ibu jari. Saya pernah buat haji 2012. Tengok seorang orang Penang, orang Seberang Jaya. Dia ambil batu ni tuan-tuan, orang utara kata nala punya besar. Dia pegang, saya duduk belakang dia, saya pun takut. Dia pegang tu, dia kata ni syaitan, aku duduk geram dekat hang ni dari Seberang Jaya lagi. Allah dia lepak ni, batu tu kena batu tu berkecai. Kita kata pakcik, bawa bertenang. Bertenang apa kita dengan syaitan, mana boleh bagi can. Nabi ambil batu kecil. Jadi perbuatan haji Nabi itu manasik haji Nabi, perbuatan haji Nabi. Macam mana Nabi pakai ihram, 3 pusingan yang pertama masa Nabi tawaf, Nabi lari sikit, Nabi buka bau, semuanya perbuatan itu adalah hadis. 3. Yang di sini saya ringkas je sebab saya nak baca hadis mana ni. 3 yang dinamakan hadis adalah takrir. Takrir bermaksud perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat itu diredai dan dipersetujui oleh Nabi. Kalau Nabi tak setuju dengan perbuatan tu tidak boleh dijadikan nas. Contoh, diceritakan dalam sepotong hadis, seorang sahabat nama dia Abu Bakrah. Abu Bakrah ni tuan-tuan, seorang sahabat yang dia tak pernah tinggal rakaat solat dengan Nabi. Dia punya kecintaan solat jemaah ni subhanallah. Sampai satu hari dia agak terlewat. Dia masuk dalam masjid, tengok-tengok Nabi dengan para sahabat dah rukuk. Dia pun masuk dalam masjid daripada belakang, tengok Nabi dengan sahabat dah rukuk. Kalau dia nak ligan masuk, memang dia terlepas. Jadi dia bawa daripada belakang, dia pun Allahu Akbar, dia rukuk daripada belakang. Nabi dengan sahabat rukuk di depan, dia rukuk di belakang. Sambil rukuk tu dia jalan, slow dia jalan, sambil rukuk dia masuk dalam saf. Lepas solat, orang cerita kepada Nabi. Nabi ini Nabi punya hikmah. Nabi punya hikmah. Orang main cerita Nabi ini, Nabi tak cepat melatah. Nabi terus kata kepada dia, walaupun dia buat benda tu salah, Nabi terus kata zadakallaha hirsan fala ta'ud. Kata Nabi, Abu Bakrah, orang main cerita kat Nabi apa dia buat? Allah Subhanahu wa ta'ala tambah kepada kamu semangat nak jaga ibadat. Abu Bakrah, fala ta'ud, lain kali jangan buat lagi macam tu. Yang mana kamu dapat, yang mana kamu tak dapat, kamu sambunglah lepas. Itu kadang-kadang tuan-tuan dan saya ni, kita pun kena belajar juga macam mana teladan Nabi dalam menegur orang. Saya tengok di satu masjid di Pulau Pinang,
Nadir Masjid ni saya pernah jadi imam dan khatib di situ. Dia bekas askar. Dia orang yang sangat strict. Sangat strict. Isteri dia tu saya kenal, anak-anak dia semua saya kenal. Isteri dia 2 bulan lepas meninggal dunia. Allah maghfirlah warhamha wa'fu anha. Isteri dia kata pada saya, selama dia kahwin dengan suami dia 40 tahun, sekali pun dia tak pernah setrika baju suami dia. Kalau dia setrika baju suami dia ni, mesti ada yang tak kena. Bagi dia cukup cantik dah, tapi suami dia mesti komplain. Jadi suami dia setrika sendiri. Jadi alangkah indahnya kalau isteri dapat suami macam tu kan. Jadi dia akan setrika sendiri. Dan saya tengok penampilan dia, saya kenal dia daripada tahun 1996 sampai hari ni 2016, dah 20 tahun. Subhanallah, penampilan dia tidak berubah. Saya rasa dia ada pangkat dulu askar. Dia dah pencet 20 tahun. Kalau dia keluar, orang kenal dia tuan. Jumpa dia mesti tuan. Dia pakai baju tuan ni, pakai butang baju Melayu buat atas sampai tak boleh menampak. Image ni pakai baju ni, baju jubah, nampak line ni. Yang saya cerita tu, nampak line ni, cicak kalau jatuh putus hidup, kena line tu. Dia jadi pengurusi masjid. Dia senang. Mula-mula dia memang kasar. Bila kita duk cerita dengan dia, kena berlemah lembut, kena berhikmat, dia cukup kasar. Dia orang pangkat askar. Dia pernah jadi imam tuan saya ada dalam masjid. Dia duk pesan dah, tolong matikan telefon, tutup telefon, kena bunyi telefon nanti mengganggu orang dalam solat. Dia pun Allahu Akbar jadi imam. Jadi imam, satu budak duduk tepi saya ingat dia ni terlupa tutup telefon. Saya rasa mungkin panggilan tu penting. Saya rasa kami angkat takbir daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat sembahyang asar tu, orang duduk telefon tak berhenti. Bukan ringtone biasa ni, lagu tuan. Sampai kami semua terhibur dalam sembahyang. Semua terhibur. Dia dalam fiqh ni, kalau tuan-tuan tengok fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia sebut dalam masalah telefon ni, kalau kita bunyi telefon, kalau telefon ni boleh mengganggu orang lain, kita boleh ambil telefon tu, kita boleh tekanlah apa-apa butang bagi mati, teruskan solat. Kalau mengganggu orang lain, ambil tekan mana-mana butang, teruskan solat. Yang tak boleh ambil pergi jawab, yang tu je tak boleh. Lepas semayang, dia punya marah ni tuan-tuan, Allah, dia punya marah, dia paling belakang ni, dia kata, siapa dia tadi tak tutup telefon? Saya dah bagi tahu tutup telefon tadi. Dia pun tengok budak tu, masa tu pakai tali pinggang tahun saya ingat 2003, 2004. Masa tu orang pakai tali pinggang, duk bubuh telefon dekat pinggang ni. Tak ada zaman tu pun. Dia tengok budak tu, dia tahu sebab apa tak tutup telefon. Budak ni takut tu, bukan budak lah dalam 30-an. Dia tahu, pakcik, saya mau nak bawa telefon. Tu telefon siapa? Dia pun, ni telefon siapa pula kat pinggang saya? Budak tu punya takut. Tegur dia, elok, jangan macam tu. Panggil budak ni luar ni kali, bagi tahu telefon tadi bunyi ganggu orang lain. Muzik tadi bukan kamu dia terhibur, saya pun terhibur. Jadi lain kali tutup telefon silent. Cuma boleh dah hantar lagu tu guna Bluetooth. Dia pun minta lagu tu juga. Saya nak bagi tahunya, dia ni hikmah dia. Lepas dia mengaji, dia nak suruh AJK main sembahyang subuh senang. Dia tak kata apa. Saya ingat lagi, tiap-tiap kali lepas sembahyang subuh dia berdiri. Dia bawa buku kehadiran, dia tengok muka AJK, dia tanda, dia ambil kehadiran sembahyang subuh tuan. 3 hari AJK tak main sembahyang subuh, dia bagi surat tunjuk sebab. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak jadi AJK masjid tu? Tapi alhamdulillah dengan hikmah dia, tak payah guna bahasa, dengan perbuatan dia, AJK main sembahyang subuh 3 hari. Jadi hikmah, Nabi tegur orang hikmah. Nabi tak setuju perbuatan Abu Bakar. Kalau Nabi setuju perbuatan Abu Bakar, kita namakan itu sebagai hadis. Contoh perbuatan yang Nabi setuju apabila gerombolan sahabat, dalam hadis riwayat Imam Nasai, gerombolan sahabat Nabi arahkan mereka untuk menjadi pasukan peninjau.
Nak perang, tengok persediaan musuh macam mana, apa bekalan mereka, berapa hari mereka punya bekalan boleh tahan. Bila nak balik, para sahabat pun berhenti untuk solat, dan mereka nak solat jamaah dan qasar. Bila berhenti solat, masa tu dia membaca kiblat ni masih lagi manual. Manual ni dia baca arah matahari. Fasad bil ghaib, kata dalam hadis diceritakan, masa tu awan pula datang dengan tebal, menyebabkan sahabat tak nampak matahari, bermakna mereka tak boleh baca arah kiblat. Sepatutnya mereka solat jamaah, dan akhirnya bila mereka tak boleh baca arah kiblat, masing-masing mempunyai pendapat ijtihad masing-masing arah kiblat. Ada yang kata belah ni kiblat, ada yang kata belah ni, ada yang kata belah ni. Akhirnya semua mereka solat berdasarkan ijtihad masing-masing. Mereka pun tanda solat, tanda solat, tanda solat. Selesai nak teruskan perjalanan, tengok-tengok matahari dah nampak, awan dah beredar, bermaksud mereka dah boleh baca arah kiblat. Turunlah semula mereka daripada kenderaan, tengok semula arah tanda yang mereka solat tadi. Kebanyakan mereka solat tidak menghadap ke arah kiblat. Macam mana nak buat? Nak ulang solat balik ke? Sebab waktu solat masih ada. Tapi nak ulang solat, tadi kami dah ijtihad, ke tak payah ulang solat? Akhirnya ambil keputusan balik ke Madinah. Kita tanya Nabi. Mereka pun teruskan perjalanan pulang, cerita kepada Nabi apa yang berlaku. Kata para sahabat, falam yu'marna bi'i'adati solat. Bila kami cerita kepada Nabi kasus yang berlaku, kisah yang berlaku, kata sahabat, Nabi tidak mengarahkan kami untuk kami mengulangi solat. Perbuatan sahabat Nabi itu dipersetujui, maka itu dijadikan sebagai hadis atau sebagai dalil. Jadi kalau berlaku kepada kita pun kita tahu, kalau kita dalam kondisi tak ada arah kiblat, kita berijtihad. Dan bila kita berijtihad, lepas daripada kita ijtihad, kita dapat tahu arah kiblat yang sebenar. Jadi kita tahu apa yang kita kena buat. Macam saya selalu buat contoh pada dia itu, kita pernah buat contoh ni. Contoh kita musafir, pergi ke luar negara, pergi ke Jerman. Company hantar kita untuk apa, ada projek di sana. Kita 2 orang. Dulu kalau kita nak musafir, kena beli kompas yang manual tu, kena dapat dah apa, cari kok ada student sana nak tanya waktu solat. Sekarang tak payah, semua dalam telefon, download saja. Kita pun tak kisah sampai turun masuk hotel, duduk tingkat 14. Kita dengan member kita 2 orang nak sembahyang, kita pun ambil telefon, tengok waktu sembahyang dah urut, okey, dah masuk waktu solat, kita dah boleh jamak zuhur dengan asar. Clear, cari pula, download pula kiblat semua ada, cari location kita di mana, di Jerman. Ada cantik. Kita duduk di mana? Kita duduk Bayern Munchen, duduk di Bayern Munich. Cari dalam telefon, tak jumpa. Last sekali kita kata jumpa apa itu? Jumpa bukan Bayern Munich, jumpa Bayern lepas. Jenuh, dia tak boleh baca. Adakah kita boleh terus ijtihad? Tidak. Turun bawah, tanya dekat reception kiblat, dia pun tak tahu kiblat tu apa. Kita pun naik atas, kata kepada member, lah ni kita arah kiblat pun tak boleh baca, reception pun tak tahu. Lah ni macam mana? Lah ni kita berijtihad. Kamu dengan saya, siapa nak ijtihad? Member dia kata, sahabatlah ijtihad. Saya isap rokok ni tak afdal. Aku rasa belah ni lah kiblat. Allahu Akbar, sembahyang. Ijtihad mereka diterima oleh agama. Lepas sembahyang, habis kemas barang apa semua, duduk rehat. Tengok-tengok dengar bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka tingkap, masjid tepi hotel. Kalam kabut turun pergi masjid,
Tengok arah dia solat dengan masjid, lari 90 darjah. Adakah dia perlu solat semula? Jawapan dia tidak perlu. Berdasarkan apa dia? Perbuatan sahabat Nabi yang Nabi setuju dalam kisah yang kita ceritakan tadi. Itu sedikit sebanyak pengenalan mengenai hadis. Ya. Tak payah. Kita tak payah niat apa-apa. Kita hanya, aku nak berijtihad. Dia macam ni, aku rasa belah ni lah arah kiblat. Dia tak payah saja aku berijtihad 2 rakaat kerana Allah, tak payah. Yakin, tak payah buat tanam itu pun tak apa. Kita rasa belah ni lah kiblat, dia tak payah. Belah ni lah kiblat, tak payah. Kita pun bos sejadah, Allah Akbar, sembahyang. Ijtihad kita diterima pakai. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama saja. Wallahu a'lam. Bismillah. Masuk isyak dah. Baru nak start ni. Dah masuk isyak dah. Dah baru nak start. Tak apa, kita start sikit je. Selalu saya muqaddimah lagi panjang dari lagu dia. Jadi itu sedikit sebanyak. Itu hanya 2 atau 3% daripada maksud hadis yang begitu luas. Jadi saya cerita kepada tuan-tuan dalam bahasa yang senang, bahasa yang santai, supaya tuan-tuan boleh tangkap apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan. Saya akan cerita 2 saja daripada hadis itu, nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang. An Amiril Mukminin. Hadis pertama, Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري ومسلم. Dalam hadis, dalam bab niat, inilah satu-satunya hadis bab niat. Sebab tu niat ni tuan-tuan sekalian dia senang. Kita tak boleh jadi dia susah. Dia cukup senang. Jangan susahkan benar. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, Amir Al-Mukminin. Umar dia dapat gelaran ni tuan-tuan sekalian setelah dia mengambil alih tugas khalifah daripada Abu Bakar. Dan Umar dia sendiri tidak bercita-cita dan dia sendiri tak letak nama dia sebagai duduk dalam ranking untuk dipilih. Sebab tu tidak benar bila orang kata khalifah ini didominasikan oleh anak-anak Nabi. Tidak benar. Kerana dia sendiri tak pernah pun rasa yang dia akan jadi Amirul Mukminin. Dia sendiri tak pernah rasa. Cuma bila Abu Bakar meninggal dunia waktu dia sakit, antara nama yang naik tersenarai adalah Umar Al-Khattab. Dan atas dasar kelayakan dia, bukan atas dasar hubungan dia dengan Nabi. Bukan atas dasar dia bukan atas dasar dia sahabat, bukan atas dasar dia ni merupakan bapa mertua Nabi, tidak. Atas dasar kelayakan dia dipilih. Dan dia, lepas tu Uthman, Ali, semuanya mati dalam keadaan dibunuh. Nanti ada masa kita belajar sirah yang agak menyedihkan bagaimana khulafa ar-rasyidin ini berada zaman fitnah yang disebut oleh Nabi dan kebanyakan mereka mati dibunuh. Itu Amirul Mukminin. Abi Hafs ni maksud dia 2. Orang Arab dia tak suka panggil kita dengan nama kita. Tak suka. Dia suka panggil kita dengan nama anak kita. Sebab tu Nabi ada anak nama Qasim. Orang yang dekat dengan Nabi akan jumpa Nabi dan mereka akan panggil Nabi SAW, ya Aba Qasim, wahai bapa kepada Qasim.
Itu antara sunnah. Yang ni tuan-tuan di negara Arab, tuan-tuan boleh tengok lah, kadang-kadang kita tengok dalam Facebook kan, ada kawan ni nama Abu Muhammad, ada Abu Ammar, ada Abu Hanzalah. Kita perlu ingat berapa banyak Abu ada ni. Barulah kita tahu sebenarnya Abu ini adalah dia panggil kunyah, gelaran. Masa saya dekat Radio Pulau Pinang dulu, dia tak panggil saya Ustaz Johari. Dia kata insya-Allah siri rakaman kuliah Zuhur petang ni di Mutiara FM bersama dengan Ustaz Abu Rayyan. Sebab saya ada anak saya nama Rayyan. Saya letak nama dia sempena dengan inna fil jannati ba yuqalu lahu ar-rayyan. Dalam syurga ada satu pintu tu nama ar-rayyan untuk orang puasa. Jadi itu sunnah. Jadi kalau tuan-tuan ada nama anak Muhammad, maka sunnahlah tuan-tuan dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Kalau tuan-tuan ada anak nama Khadijah, maka sunnahlah tuan-tuan dipanggil dengan Abu Khadijah, dan isteri tuan-tuan dipanggil dengan nama Ummu Khadijah. Boleh faham tak? Ataupun dia selain daripada dikaitkan dengan nama anak, disunnahkan kita kait juga dengan dia panggil sikap seseorang. Hafs dalam bahasa Arab yang kedua bermaksud singa. Mereka panggil Umar Al-Khattab dengan Abu Hafsin, bapa kepada singa. Sebab apa dia? Sebab dia punya ketegasan dia ini dahsyat. Dia tak ada toleransi. Ibarat seekor singa, maka mereka panggil dia bapa singa. Hafs yang kedua maksud dia, yang pertama tadi maksud dia ada anak perempuan nama Hafsah, orang panggil dia Abu Hafsin. Begitu juga kita boleh panggil seseorang tu berdasarkan hobi kegemaran dia, dengan syarat dia redha. Umar Al-Khattab, seorang sahabat, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dusi, sahabat Nabi. Dia hobi dia suka bela kucing, yang kita dah panggil apa? Abu Hurairah. Nama dia Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dusi. Dia kucing ni dia suka bela. Punya minat bela kucing ni tuan-tuan, dia dalam lengan jubah ni dia buah kucing. Punya minat. Sampai bila dia jalan, Nabi tengok dalam lengan baju dia ni macam duk bergerak. Nabi tanya apa dalam baju? Dia tak jawablah sepetung bunga Cina. Yang tu kita jawab masa sekolah dulu. Dia kata kucing. Al-an, sekarang kata Nabi, aku gelar kamu dengan panggilan si bapa kucing. Dia suka. Alhamdulillah. Kalau member kita seorang 20 kucing, rumah dia kucing 30-40 ekor, maka sudah sunnahlah dia digelar dengan si bapa kucing. Kalau member kita seorang ni suka bela ayam, ayam kampung duk ada, ayam sabung duk ada, kita boleh tak panggil dia? Jangan, dia tu kita cari masalah. Itu kita membakar api permusuhan. Yang kedua, dia letak belakang nama. Itu dia panggil luqbah. Disunnahkan kita ni, sunnah jugalah, letak belakang nama kita ni nama tempat kita, bangsa kita, ataupun nama negara kita. Yang tuan-tuan duduk luar negara kan, kita belajar luar negara, kita kembur nama kita Johari Abdul Wahab Al-Malizi, maksudnya kita daripada Malaysia. Sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal Al-Yamani, kita boleh dapat gelaran tempat tu bila kita tinggal di negara tu 4 tahun. Macam sahabat saya nama seorang Ustaz Abdullah Al-Iraqi, duduk di Seri Kembangan. Dia duduk di Iraq 10 tahun. Dia dipanggil dengan Al-Iraqi. Al-Iraqi. Kadang-kadang ada ustaz namanya Mesir, dia duduk lama, dia dipanggil dengan nama Al-Misri. Sebab Mesir tu Misri. Saya duduk Pakistan 8 tahun. Jadi dulu orang panggil saya Ustaz Johari Al-Bagistani, sebab saya duduk Pakistan selama 4 tahun, 8 tahun, tapi 4 tahun dah cukup. Ataupun kita duduk di satu tempat, di satu daerah melebihi 4 tahun, tapi yang ni orang kita jarang guna. Orang Arab dia akan kaitkan nama tempat dia. Contohnya sahabat saya duduk di Yaman, nama dia Abu Khattab Al-Musha.
Al-Mushai. Dia daripada satu tempat nama Mushah, jadi nama dia Abu Khattab Al-Mushai ataupun Al-Hadrami. Hadrami ni daripada Hadramaut. Kalau kita duduk di satu tempat lebih daripada 4 tahun, kita boleh dapat nama tempat tu. Saya duduk di Bandar Baru Bangi lebih pada 4 tahun, saya boleh dapat. Ustaz Johari Al-Bandar, Al-Baru, Al-Bangi, Al-Section, Al-Laqani. Dengar macam bunyi Arab tu. Al-Section, Al-Laqani. Dia tak tahu dekat sini je. Tuan-tuan ni nama apa? Country High, Al-Country Al-Hayni. Boleh lah, lepas ni boleh buat bisnes kat lain. Itu sunnah. Tapi orang kita jaranglah. Ataupun dengan bangsa kita, Al-Ansari. Dia daripada Ansar. Kita boleh buat Al-Melayui ke, Mamaki ke, Boyani, Jawani, boleh. Tapi benda-benda ni gharib, pelik. Tapi benda ni adalah hadis diceritakan. Jadi kita hanya bincang Al-Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Tuan-tuan tanda, lepas ni kita akan bincang, tolong ingatkan saya, kita akan bincang Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar cerita ketika mana Nabi daripada Mekah, Nabi sampai di Madinah, Nabi berada atas mimbar pada hari Jumaat, Nabi pun baca hadis ini. Nanti kita akan bincang sejarah hari Jumaat pada kuliah akan datang, dan kita sambung hari ini. Wallahu a'lam. Cukup dulu tuan. Saya pun tak sihat. Allah bagi dua musibah. Sebulan lepas duk tukar lampu daulat ni. Tangga apa? Tangga kepok lipat tu. Tukar. Rumah saya floorboard yang licin tu kan. Tukar tu. Terus ada member kata, "Ustaz," dia kata, "Kelantan pakai jersey warna pink." Terkejut, jatuh terus. Jatuh tuan. 2 minggu saya pakai tongkat. 2 minggu pakai tongkat. Alhamdulillah dah elok. Minggu lepas ni, hari Khamis minggu lepas, saya naik motor BM dia tu. Motor tu tuan-tuan berat 280 kilo. Bawa kereta, bawa motor tu slow ya. 18 lebih kurang itulah. Satu perempuan, dia bawa kereta, budak UPM. Dia nak keluar, dia tak tengok belah saya duduk belah mana? Belah kanan. Dia tengok belah kiri, terus dia keluar. Perempuan bawa kereta, bukan macam kita tuan-tuan. Kita ni 1 kilometer nak keluar pun dah bagi signal. Betul tak? Cik kena belajar dengan kami. Dia langgar tuan-tuan, saya punya motor punya guard tu yang besi tu. Depan kereta dia berkecai tuan. Tapi saya nak bagi tahu besi tu kuat tak kuat, bengkok pun tak. Dia langgar saya, jadi ada ABS. ABS ni bagus. ABS kalau tuan-tuan anak-anak nak naik motor besar ni, pastikan motor dia ada ABS. Bila nak jatuh ni, ABS ni kita boleh kontrol ni terbalik. Timpa motor 280 kilo atas lutut yang bawah baik ni. Timpalah kaki lain, timpa kaki tu. Saya nak marah ni Allah saja tahu. Marah pasal kaki tu, marah pasal motor tu kita sayang. Motor ni tuan saya punya sayang Allah saja tahu. Naik motor, lampu traffic light, tengok ada habuk, saya turun lap tau motor tu. Dia boleh langgar motor saya. Jatuh, peluh, panas tengah hari ni. Nak berkeluar kaki tak boleh, kena tipu dengan motor. Budak yang main langgar, budak perempuan UPM. Kita nak marah muka merah ni. Dia main-main, dia ambil tisu, dia lap peluh saya. Tak jadi marah tu daripada nak marah tu. Pandai budak ni pun, dia tengok kita peluh, nak marah, kita pun ni ada lagi peluh tak lap, kita pun jahat juga. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Muslim kita kena ada sifat sebagaimana yang disifati oleh Nabi Allah Ayub. Allah bagi kita sihat lama mana? Allah bagi kita sihat lama mana? Dan Allah nak bagi musibah sikit, kita nak tak puas hati dengan Tuhan. Allah bagi kita nikmat, lama mana nikmat Allah bagi, sikit Allah tarik nikmat, tak puas hati, tak malu dengan Tuhan. Nabi Allah Ayub alaihissalam, Allah uji dia dengan sakit.
Ya, Nabi Allah yang Ayub sakit, tapi taklah macam yang kita selalu dengar sakit sampai keluar ulat. Itu semua cerita-cerita yang karut, yang boleh menjejaskan credibility dia sebagai seorang Nabi. Dia sakit, ya sakit yang teruk, tapi taklah sampai keluar ulat. Jadi isteri dia jaga dia, isteri dia jaga dia ni, isteri dia macam tak berapa syok lah. Takkan Nabi pun Tuhan bagi sakit. Nabi Allah Ayub ingatkan kepada isteri dia, kena ingat berapa lama Allah bagi aku sihat, dan hanya beberapa tahun saja Allah timpa aku dengan kesakitan. Jadi kita tengok benda ni, alhamdulillah kita pun positif. Mesti alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu sakit dah lutut tu, wallahu alam. Tapi dengan lap tisu tu peluh tu kurang sikit peluh. Wallahu alam. Kita jumpa nanti insya-Allah pada sesi akan datang. Allah bagi kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua. Sahabat-sahabat buat minta saya buat ngadu daripada beberapa bulan lepas daripada Ramadan tuan. Memang tak ada stok tu. Kita ada krisis yang berat di Yaman ni, peperangan. Saya guna berbagai alternatif dan akhirnya lepas daripada 2-3 bulan saya berusaha, minggu lepas sampailah di stor kami satu kontainer lebih kurang 11 tan, 11,000 kilo. Jadi staf saya kerja setiap hari 7 hari pukul 9 sampai 10 malam tiap-tiap hari 20 kg tiap-tiap hari. Jadi saya dah bawa, jadi siapa-siapa yang nak ambil boleh ambil lah insya-Allah. Bukan ambil lah lagi, tetap pakai ambil pula. Tetap pun kena faham juga lah. Cuma saya nak bagi tahu, saya punya urus niaga dengan US dollar. Jadi dulu masa kita beli $1 lebih kurang 3.7 plus something. Tapi bila baru ni saya buat TT 4.3 plus something, itulah terasa tu. Dah bukan nak kata naik harga, dah tak naik harga pun saja, nak cerita aja. Nak cerita teman-teman. Jadi insya-Allah Allah bagi kita kebaikan. Siapa nak nanti boleh tengok insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.